Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu artikel yang memang pedas sangatlah. Di mana? Di wartawan rasmi laman reformasi blogspot.com. Tajuknya, bes apa bendanya terpalit dengan sakau berlambak. Saya bacakan untuk anda. PN best, bersih dan stabil. Kata dia lah, dia punya stabil, kita pun boleh tengok macam mana huru hara dorang ni. Pemimpin PAS sendiri pun entah berapa kali keluarkan kenyataan yang bukan saja tidak dipersetujui, bahkan menyakitkan hati parti lain dalam gabungan itu. Lantaklah. Yang nak disentuh ni isu bersih ni. Setakat manakah bersihnya mereka ini? Setakat sekarang yang kita tahu bersatu, kita dah tahu sangat sekarang ini terpalit dengan banyak benda kontroversi. Orang Johor sebut Koto Bolo. Koto Bolo. Apa Koto Bolo? Bukan setakat pemimpin bersatu je belasah duit rakyat, kata tulisan ini. Sekali dengan anak beranak dia betul punya kenduri kantung negara. Oi, sekarang pemimpin parti yang bertopengkan Islam pula sudah mulai terbongkar skandal melibatkan pemimpin negeri yang ditabir lepas. Contohnya di Kelantan, ada isu saja tentang pembinaan loji lawatan air yang bukan saja dibuat secara runding terus, bahkan belum lulus kontrak tapi dah mula kerja. Paling mudah kalau nak diibaratkan macam baru bertunang dah tidur sama. Mana boleh macam tu. Parti awak tu dah lah pakai label Islam. Kalau buat benda tak senonoh begini, sekali dengan nama Islam tercemar, kata penulis ini. Syarikat itu tak punya kepakaran, sebab itu SPAN tak luluskan. Tapi dia nak juga sebab kerja dah mula. Aduh, macam mana boleh syarikat yang tak ada kepakaran diberi kontrak runding terus ni? Dah mula kerja pula tu, walaupun kelulusan belum dapat. Jadi sang menteri yang masa tu seorang lebay juga, terpaksa arahkan SPAN untuk luluskan, walaupun ia bertentangan dengan arahan awal SPAN. Pening? Pening. Memang pening lah. Bila nampak Pak Al-Haji merempit pun kita geleng kepala. Apalagi kalau lebay tak jujur dalam memerintah, kan? Kata penulis ini. Tambahnya lagi, itu satu. Ada lagi satu kes di Terengganu pula. Baru-baru ni heboh cerita tanah yang dikatakan bernilai 29 juta ringgit dijual pada harga RM550,000 saja. Woi, jauhnya. Ada diskaun ke? Alah, murah sikit-sikit je daripada pasaran. Dalam 5,800% je diskaun. Hebat betul kerajaan Terengganu berniaga. Dijual pula tu kepada persatuan yang isteri MB jadi ketua. Ini kebetulan je kot. Ini bersih style apa? Bersih ke kalau penuh dengan nista? Sebelum ni pemimpin bersatu yang tertangkap serong. Sekarang lebay pun sama. Dah tu siapa yang bersih dalam PN? Gerakan? Mungkinlah. Itu pun sebab gerakan tak ada kuasa. Kalau ada kuasa mungkin sama je mereka ni. Sebab tu mereka bersama membentuk gabungan. Dan sebab tu mereka semua benci dengan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan nak rampas kuasa. Sebab mereka tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim benci rasuah dan penyelewengan. Kalau biar Datuk Seri Anwar terus ditampuk kuasa, ini jadinya. Terbongkar semua kecurangan mereka. Itu belum buka cerita kronisme dalam pentadbiran. Berderet anak beranak pemimpin parti dalam carta organisasi negeri. Alasan dia, semua layak dan dah melalui proses yang betul. Kalau seorang dua tak apa lagi. Kalau dah bersusun, dah nampak sangat ianya terancang. Masa lawan mereka buat, bukan main lagi bising. Rupanya dia lebih teruk daripada lawan.
Dah kena dekat dia terus jadi hal kecil. Dengan walaun bolehlah cerita sebab walaun anggap lebih maksum. Tapi dengan undang-undang negara jangan buat main. Kes dah sampai ke peringkat berkuasa. Kita tunggulah apa yang terjadi seterusnya. Tapi aku percaya lepas ni usaha nak tebuk atap akan digandakan. Sebab cuma itu cara mereka nak lepaskan diri. Dokumen untuk buktikan kecurangan ini semuanya ada lengkap. PN best ke? Malam sikit lah. Malam sikit PN ni bukan setakat kotor, malahan berterabur, kotor lagi mengotorkan. Bersyukurlah rakyat bukan PN yang bentuk kerajaan selepas PRU yang lepas. Kalau tak, entah apa nasib kita sekarang. Gua ni boh. Ditulis oleh Raja Gelap. Siapa Raja Gelap ni? Raja Gelap anda boleh lihat di dalam official media ataupun di wartawan rasmi laman Reformasi atau rlr.blogspot.com. Ini ditulis oleh seorang penulis yang menyebut dirinya sebagai Raja Gelap. Wah, memang pedih, pedas dan bikin sakit jiwa. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akhirnya, pertama sekali kamu kena ingat dia pernah jadi Perdana Menteri. Ketika dia jadi Perdana Menteri, dia adalah Perdana Menteri daripada BN UMNO yang paling pendek dalam sejarah. Beliau adalah Perdana Menteri yang paling, saya fikir, paling didesak lah. Tak pernah ada Perdana Menteri yang didesak untuk bubar parlimen, yang katanya yakin sangat nak menang, akhirnya kalah memalukan. Akhirnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini membuat satu kejutan dengan beliau telah pun menghadap yang di Pertuan Agong. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan telah pun menghadap yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah telah berkenan untuk menerima menghadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Istana Negara pada jam 11.30 pagi. Ismail Sabri dalam hantaran Facebook miliknya berkata, beliau menyembah maklum kepada baginda yang di Pertuan Agong mengenai program-program yang dirancang di bawah Yayasan Keluarga Malaysia. Bagus. Ini bekas Perdana Menteri yang baik. Bagi saya baiklah. Kenapa? Walaupun dia dah tak ada kuasa besar di Malaysia, dia bukan lagi Perdana Menteri, tetapi dia masih lagi mau kembali kepada komuniti. Beliau masih lagi ada program-program di bawah Yayasan Keluarga Malaysia. Makna kata, beliau memang ingin memperjuangkan yayasan ini dengan baik. Yang mana Yayasan Keluarga Malaysia ini bertanggungjawab membantu anak-anak yatim yang kedua ibu bapa mereka meninggal dunia akibat COVID-19 dan ibu bapa yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya serta bencana lain dari aspek kebajikan dan pendidikan katanya. Wow, ini satu tindakan yang murni daripada bekas Perdana Menteri ini, dan ini patut diteruskan lah. Pada pendapat saya patut diteruskan. Kata beliau, Patik menjunjung kasih di atas kesudian ke bawah duli yang maha mulia tuanku untuk mencemar duli berangkat ke program YKM khususnya untuk bersama anak-anak yatim dalam waktu terdekat katanya. Patik juga menjunjung kasih atas perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku yang menerima Patik menghadap dan atas keperhatianan tuanku untuk membantu anak-anak yatim YKM katanya. Beliau turut mendoakan agar Al-Sultan Abdullah sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sihat walafiat dan dipanjangkan umur serta sentiasa berada dalam lingkungan dan rahmatnya, kata laporan tersebut. Okey. Tahniah diucapkan kepada bekas Perdana Menteri. Kita berharap
Semoga Perdana Menteri yang lain pun mengikuti jejak Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau dah habis tak ada kuasa, lebih baik macam dia lah, diam-diam saja. Usahakan yang baik, membantu orang-orang miskin, orang yang tak bernasib baik, itu lebih baik daripada dah tua-tua, terlalu tua, lebih 80 tahun dah umur, nak dekat 100 tahun dah umur, tapi tetap juga nak sibuk politik. Lebih baik pergi buka yayasan, bantu orang-orang miskin, orang-orang yang yatim piatu, itu lebih baik. Dan Nadi Suara Rakyat, perkembangan channel ini, bye-bye.